اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين.
Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Okey, pertama sekali kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan rahmatnya dan barakahnya dapat kita sekali lagi mencelikkan mata kita daripada tidur bangkit. Alright, untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita, amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang khalifah untuk kita lakukannya di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapat akhirat yang cemerlang. So, dunia ni seperti satu ujian kepada kita untuk memperolehi akhirat yang cemerlang. Jadi gunakanlah kesempatan yang Allah bagi pada kita, semacam usia kita, nyawa kita ni untuk digunakan untuk benda-benda yang boleh menambahkan peluang kita mencapai kejayaan di akhirat. Alright, kejayaan dunia ni sebenarnya taklah begitu penting, tapi apa-apa pun kita terus berusaha untuk mendapatkan kejayaan dunia. Tapi apa yang penting, walaupun kita berjaya di dunia, maka kejayaan dunia ni sepatutnya ataupun sehendaknya untuk kita mencapai kejayaan akhirat. Jadi teruskan dengan penuh dengan semangat. Sebab apa pun berlaku kat dunia ni tak ada kena-mengena sama ada kita boleh berjaya atau tidak ke akhirat. Itu semua terpulang pada kita, macam mana kita mengambil segala yang berlaku di dunia ni dan kita tukarkan, kita tukar konsep dia supaya kita dapat kejayaan akhirat. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita mula tanya apakah implikasinya yang akan kita dapat di akhirat nanti. Alright, so itulah permulaan kita. Dan juga jangan lupa ataupun mulakan dengan istighfar banyak-banyak. Tekan istighfar. Istighfar tu kita kena macam buat sekurang-kurangnya pagi-pagi sebelum duha ni habis 100 kali, 1000 kali. Kemampuan kita lah, kemampuan kita buat. Dan sambil tu kalau datang ke Abang Abu ni, tekan share. Setiap kali cakap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, tekan satu share untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan, member-member dan sebagainya. Tekan juga satu alhamdulillah. Tengok anak saya dengan bini saya, dia orang buat muka macam ni. Apa ni aku pun tak tahu. Patut dia bagi aku semangat, dia buat muka macam ni kan. Tapi apa-apa pun kita teruskan. Alright, teruskan pada hari ini. Dan keadaan cuaca nampaknya begitu okey. Ada angin yang sangat lembut. Dia bertiup ke arah sini. InsyaAllah di luar sana nampaknya keadaan cerah. Dan alhamdulillah, berita baik yang berlaku semalam adalah anak saya dia lulus exam kereta. So sebelum dia pergi ke teori, sekarang dia dah pass teori. Bapa dia buat banyak kali tak pass, tapi dia pergi sekali 5-10 minit dia buat, dia keluar dia dah pass. Wah, ni memang terror anak aku ni. Alright, okay, dan mungkin sikit hari lagi dia akan dapat lesen, dia dah boleh bawa kereta. Jadi aku tak payah nak pandu lagi, dia dah boleh memandu kereta. Nanti dia beli kereta dia sendiri. Saya boleh tumpang. Alright. Okay, so itulah keadaan di sini. Dan macam mana keadaan di sana? Alright. Okay, kita nak tengok siapa yang ada kat sini. Hey, hari ni cerita dengan orang kat luar sana. Hari ni you akan learn something yang very interesting. Hari ni saya nak just like bagi satu benda. Orang ni kadang-kadang kesian tau. Dia orang mencari benda-benda yang macam dia orang tak ada. Sebenarnya kita bersyukur dengan benda yang kita ada dan kita memahami apa yang kita ada untuk kita create benda yang kita tak ada. Itu lebih penting daripada kita mencari benda-benda yang kita tak ada ni. Kita mencari dan mencari, akhirnya tak jumpa, babe. Dan akhirnya awak akan kecewa kerana awak memang mencari dunia memang tak dapat lah. Jadi kita tengok apa yang kita ada, right? Lepas tu kita tengok apa yang kita ada dan kita mula memahami apa yang kita ada dan kita boleh create benda-benda yang kita nak daripada apa yang kita ada. Kau tak faham tak apa, ikut je apa yang Abang Abu cakap hari ni. Dalam segmen ilmu kita akan cerita macam mana kita nak bermula, starting, alright? Macam mana kita nak get started dalam apa pun kita buat, alright? Sambil tu saya nak anda terus share, tag kawan-kawan. Tengok saya sendiri ada tag kat situ. Nampak? Aku tag member aku. Korang tag lah member kau. So dia datang kat sini, kita sama-sama borak. Hari Sabtu kan. Hari Sabtu mungkin ada kelas dan sebagainya. Tak apa, yang ada kelas pergilah kelas kau, belajar lah apa-apa yang kau kena belajar. Dan ini juga kelas. Saya juga buat kelas. Setiap hari saya buat kelas. Pagi percuma, kelas bisnes. Awak akan dapat tip-tip yang sangat insya-Allah luar biasa. Sambil-sambil tu kita mengeratkan ukhuwah, kita top upkan motivasi kita, kita jet inspirasi dan juga kita upgrade ilmu kita dalam bisnes, right? Okey, itulah puncanya ataupun bermulanya ilmu wang dunia akhirat ni, satu circle untuk kita sentiasa dalam keadaan berpositif, right? Jadi kita nak tengok siapa yang sudah pun datang pada hari ni. Okey, untuk nak bagi tahu
Okey, Abang Abu, sebenarnya Abang Abu dah kena jab semalam, alright. Jab dos yang kedua selesai Alhamdulillah, dan hari ni dekat sini je dia macam rasa sengal sikit lah tempat yang kena jab tu kan, dekat sini. Yang lain saya rasa macam semalam, malam tu dia badan macam lemah sikit lah, saya tidur awal. Dan hari ni Alhamdulillah kita dapat bangun solat untuk subuh kan, apa. So saya rasa macam okay so far, tak ada apa-apa Alhamdulillah. Okay, saya juga banyak praktis minum air banyak-banyak. Okay, tak dapat berpuasa lah untuk minggu ni kan. InsyaAllah. Alright. So kita ada Mustafa Azmin. Alright, Mustafa, apa khabar Mustafa? Semoga hari ini akan menjadi hari yang best untuk Mustafa. Assalamualaikum. Dia cakap Waalaikumsalam Mustafa. Pagi dan best. Ini mesti macam ESQ punya pagi. Pagi tu semua member-member Abang Bu. Pak Fir tu kawan close dengan Abang Bu. Pak Fir tu kawan saya yang rapat lah. Okay. Best. Itu Far Cry Abang Abu. Okay, salam, jom share. Abang Abu cakap so share, kita ajak members Okay, tag some friends. Dia cakap okay, lepas tu ni member-member yang aku tag ni. Alright, Kak Asna dia cakap sebab dia menggunakan perkataan yang akan memberikan aku untuk memberikan dia tepukan, maka aku bagi dia tepukan. Alright. Okay, alright. Kan, so itu dia Kak Asna kita dan share Mustafa Azim. Alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih Mustafa. Moga apa yang anda share ni akan membawa manfaat yang banyak kepada anda. Alright, insyaAllah. Mungkin kita tak tahu pada hari ini tau. Kesan share ni mungkin kita tak tahu pada hari ini. Tapi ke akhirat nanti kita tahu. Oh, kenapa aku alih-alih macam banyak sangat pahala ni? Padahal aku tak buat apa pun. Sebab kau share benda-benda yang baik. Kau share benda-benda yang baik, benda tu semua ditulis. Faham tak? Sebab tu gunakan internet ni untuk mencari pahala. Kan? Mencari pahala dengan apa? Share, dengan kongsi benda-benda yang baik. Itu je dah dapat pahala. Mungkin kita buat macam suka-suka kan share. Aku suka share dekat beratur-ratur, aku share sana sini kan. So kita pun tak tahu. Tapi mungkin di akhirat nanti, aku ni tak adalah banyak buat baik kan. Tapi macam mana aku boleh macam contohnya lah, sebab kemungkinan dia daripada apa yang awak buat tanpa awak sedari. Ikhlas pula tu kan, lagilah power. Alright, ni Kak Akmal dia cakap Assalamualaikum. AA, alright, dan AB yang awesome. Kita bagi dia tepukan kerana menggunakan benda tu. Alright, seterusnya kita ada Mustafa Tania dan juga salam selamat pagi. Alright. Okey, apa khabar di tempat anda? Bagaimana cuaca di tempat anda? Hari ini 9.30 saya ada satu ilmu yang saya nak kongsi yang pastinya akan membuat anda macam wow, okay, I got it. Aku dapat, aku nak berterusan untuk capai benda ni. Inilah yang kita buat sebelum ni juga. Alright. Sambil tu kalau ada soalan-soalan yang awak nak tanya Abang Abu, silakan tekan dekat komen sana. Tanyalah soalan-soalan yang awak nak tanya pasal kewangan, pasal bisnes, pasal apa saja yang awak nak, awak boleh tanya Abang Abu sekarang. Alright. So sambil-sambil tu kita nak tengok apakah topik santai yang kita nak tengok. Alright, Siti Sapura, Atan Siti dia cakap Alhamdulillah dan share. Terima kasih kerana share. Pastinya anda akan dapat kebaikan daripada apa yang anda lakukan. Pastinya. Alright, kita ni grup yang kecil, jadi kita nak pastikan kita dapat berinteraksi, dapat kita dapat kata orang tu dapat menimba sesuatu yang luar biasa insya-Allah. Alright. Okey, hari Sabtu biasanya kita ada macam-macam aktiviti yang kita lakukan. Kita ada kelas, kita ada madrasah. Kalau kat Singapura, biasanya madrasah ni dia Sabtu Ahad ni ramai yang akan pergi ke madrasah untuk belajar madrasah weekend sebab sekolah di sini kita ada sekolah-sekolah like untuk belajar biasa, dan biasanya Sabtu Ahad adalah kelas-kelas madrasah yang dibuka untuk anak-anak kita di sini insya-Allah di Singapura. Alright, dan hari Sabtu juga banyak aktiviti-aktiviti lain. Kita nak bertandang di bulan-bulan raya ni, kadang-kadang kita nak pergi melawat, menziarahi keluarga kita, adik-beradik kita, sambil kita dapat menikmati makan-makan yang best insya-Allah. So itu juga akan dilakukan Sabtu Ahad ni biasanya lah. Sabtu ni biasanya banyak aktiviti-aktiviti yang macam lebih kepada ilmiah. Kita nak belajar, kita pergi kelas, kita attend some talks dan sebagainya. Hari Ahad dia lebih kepada menghadiri majlis-majlis majlis-majlis keluarga, macam-macam lah. Itu yang biasanya berlaku. Alright. Dan saya nak tahu apakah
Okey, apakah aktiviti Sabtu yang mungkin anda suka? Tu topik santai kita ataupun ada soalan tak? Mungkin korang boleh tanya atau bagi aku idea apa topik yang kita nak bincang pada hari ni. Saya nak you be part of it. Apa agak-agak? Siapa yang bagi idea untuk topik pada hari ni? Saya rasa anda ni memang wow, penyelamat babe. Kan? So cerita, ada tak benda yang awak rasa benda yang kita boleh bincangkan pada hari ni sebelum kita masuk bab ilmu kita 9.30 nanti, ada tak topik yang awak rasa macam aku nak ceritalah benda ni, ada ke? Hari Sabtu ni ada tak benda yang macam menarik awak? Ada tak, ada apa benda yang hari Sabtu buat awak macam best, awak tak sabar nak menunggu hari Sabtu ni? Come on. Adakah apa-apa yang awak nak cerita? Kan ada tak cerita nak cerita kan apa-apa saja. Alright, basuh sangkar kucing. Tu dia. Nurul Akmal, Kak Nurul Akmal, hari Sabtu dia punya kerja dia basuh sangkar kucing. Okey, alright. So maksudnya dia bersihkan semua sangkar setiap minggu sekali. Kak Akmal bersihkan Alright, itu dia. Bagus. Salam AA. Audit kewangan saya dah ikut. Alright, okey. Apa yang AA suruh? Ya, yang saya simpan duit lepas saya urus semua hutang. Dapat gaji, simpan dulu. Alright, okay. Macam mana kita nak buat benda tu? Sebenarnya dia yang paling baik lah bang. Kalau kita nak tunggu semua, kita nak settle, baru kita nak simpan, memang biasanya awak tak dapat simpan. Biasanya lah. Sebab daripada kajian menunjukkan orang ni, dia berbelanja lebih daripada apa dia dapat. Jadi kalau dia nak tunggu, semua dah bayar-bayar baru nak simpan, dia memang tak boleh simpan. Sebab tu yang bagusnya adalah untuk kita simpan sebahagian dulu. Dia tak kisah berapa banyak, yang penting kita simpan dulu. Tak kisahlah abang simpan RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke, RM50 ke, apa yang abang rasa boleh aku simpan dulu dan abang lupakan. Lepas tu pergi settle lah benda-benda lain tu mengikut apa yang perlu kita settle. Itu yang terbaik. Kalau kita je nak belanja semua dulu baru nak simpan, memang tak akan tersimpan. Itu memang tak akan jadilah daripada kajian. Jadi pada abang Abu, bagusnya kalau kita dapat duit, kita simpan sebahagian, kita mulakan dengan apa yang kita mampu dulu. Janganlah kita ikut pakar-pakar kewangan yang cakap simpan 10%, 20%, itu semua tak akan jadi realiti. Dia tengok keadaan kita. Kadang-kadang kita mampu RM10, simpan RM10 dulu. Kan, simpan dulu. Nanti kemudian kita akan rasa macam teruja bila kita mula melihat simpanan kita tu bertambah. Dan dengan sendiri kita akan menambahkan kita punya benda. Clear tak? Itu yang selalunya berlaku. Kita akan sendiri tambah, apa lagi yang aku nak simpan, apa lagi aku nak ni. So kita akan mula menambahkan benda tu. Jadi pastikan anda semua ni, kita mula praktikkan benda tu. Clear So saya harap anda dapat apa yang Abang Bu cuba ceritakan ni, iaitu kepada Abang Rosli. Abang Rosli dia cakap, okey, saya dah bagi tahu dia, dapat simpan dulu. Lepas tu baru kita cerita nak belanja apa tu semua, right? Okey. Check and balance perbelanjaan minggu lepas. Alright. Okey, ni satu cara lah kan. Kita check and balance dulu. Tengok apa perbelanjaan minggu lepas, macam mana. Kan, ada tak kita tengok, boleh tak kita buat bajet untuk minggu ni. Sebab biasanya, setiap minggu dia lebih kurang sama. Jadi bila kita ada satu sistem untuk memantau, dia jadi lebih senang untuk kita buat persediaan untuk minggu ni. Alright, itu yang Amran cakap tadi. Alright, Abang Rosli, thank you very much for soalan tadi. Alright, teruskan adik-beradik, kalau ada share apa yang awak buat pada Sabtu ni, ataupun apakah plan ataupun rancangan anda untuk Sabtu ni. Biasanya Sabtu ni memang penuh dengan pelbagai perancangan. Saya semalam baru kena jab second dose saya. Malam dia macam, dia okey, normal saja. Tapi malam macam saya penat sikit, saya tidur awal. Biasanya saya akan tidur lambat sikit, tapi semalam dia awal sikit, mungkin tak tahulah efek dia ke. Dan satu lagi yang saya perasan, dia banyak haus dia lebih sikit. Macam saya rasa haus, jadi saya banyak minum air lah. Lepas tu saya makan buah-buah semalam banyak juga. Orang rumah saya belikan rambutan, belikan macam-macam, jadi saya sental lah benda-benda tu. Dan kejap lagi saya, insyaAllah lah, kita akan ada sarapan kejap lagi. So tu, lepas tu hari ni saya kalau Sabtu ada kelas lah. Kelas tengah hari, kelas petang, kelas malam. So banyak kelas. Hari ni malam pun saya ada kelas.
petang pun ada kelas, tu yang insya-Allah lah saya punya. Besok pun ada kelas. Hari Isnin kelas yang sangat mencabar sebab saya ada 4 sesi dalam 4 tempat dalam satu hari tu. Maksudnya kena buat 4 program. Dia macam zon macam tu. Satu, right? Okey, ni Nyak Haizan dia cakap, saya terdengar ada orang guna pinjaman moratorium untuk simpan tabung SB bila ekonomi okey baru beli emas. Saya nasihatkan orang tu guna pinjaman untuk naikkan aliran tunai tu dulu. Apa pendapat AA? Saya nasihatkan orang tu guna pinjaman untuk naikkan aliran tunai. Macam mana tu? Macam mana nak naikkan aliran tunai? Saya tak faham. Sebab saya tak faham. Sebab bila kita nak bagi nasihat kat orang, kita kena faham dulu. Kalau tak faham, nanti salah nasihat kita. Saya terdengar ada orang guna pinjaman mereka untuk simpan tabung SB bila ekonomi baru beli emas. Okey, itu terpulang pada dia. Simpan, as long dia tak belanja. Simpankan tabung ke, dia nak beli emas ke, terpulang dia. Dua-dua benda tu bagus. Kan, ekonomi okey baru beli emas tu semua adalah hayalan-hayalan je. Kita tak perlu nak benda tu, right? So, maksudnya kita perlukan simpanan tu memang perlu, memang wajib. Saya rasa apa yang dia buat tu betul. Cuma dia tak perlu nak macam bagus je boleh simpan. As long simpan, melabur dalam emas tu kira simpanan juga. Kasih cash flow positif. Alright, betul. Alright, kita boleh jadikan, macam mana kita nak jadikan cash flow positif? Itu soalan saya. Sebab kadang-kadang orang menggunakan benda-benda macam ni untuk salah bagi idea kat orang tu. Kan dia cakap naikkan cash flow, mari kita buat bisniaga online, ataupun kita masuk pelaburan saham, ataupun kita masuk macam-macam. Jadi itu bukan apa yang saya suka. Saya tak suka benda tu. Right, saya memang tak suka kalau kita dengan nak mengajar cash flow positif, kita ajak dia buat MLM, buat itu semua satu kesilapan. Jadi yang patut dia buat tu betul lah dia buat. Dia mula menyimpan, alright, dalam tabung ASB pun boleh, tak ada masalah. Alright, dan juga ataupun dia beli dalam emas pun boleh, tak ada masalah. Dia tak perlu tunggu ekonomi nak baik baru nak beli emas. Sekarang adalah bila kita dah berniat simpan, tu boleh simpan dengan emas ke, janji duit tu kita gunakan untuk simpanan dan untuk yang memberikan kita kebaikan. Alright, sambil tu aku tengok kat sini korang tak tekan like, tak tekan love. Tolong tekan like dan love banyak-banyak. Alright, tolong tekan dan like dan love ni banyak-banyak sebelum kita masuk ke segmen kita. Lagi 10 minit kita ada, jadi boleh tanya soalan. Boleh tak Nyak Haizan boleh tak aku cerita macam tu? Jadi sebenarnya dia boleh gunakan duit tu untuk dia simpan. Alright, kerana mungkin ramai orang kalau kita tengok dia memang tak ada simpanan. Jadi inilah time bila dia gunakan moratorium tu, jadi dia tak perlu nak bayar. Jadi dia buat apa? Dia simpan dulu. Dia membina simpanan tu. Itu lebih penting. Alright, sebab tu kita perlu ada simpanan. Jadi itu benda yang buat. Simpanan ni boleh dibahagikan pada pelbagai bahagian. Contohnya kita boleh simpan dalam emas. Emas juga dalam bentuk simpanan yang bukan pelaburan. Kita tak perlu risau sangat dengan harga turun naik dia, sebab kita niat untuk menyimpan emas. So itu kita boleh buat. Alright. Okay, so saya harap itu akan memberikan sedikit penjelasan kepada Nyak Haizan Hakim. Alright, ada tak soalan lain? Abang Rosli ada soalan ke? Kak Gaya Ahmad ada soalan ke? Siti Sapura ada soalan ke? Siapa-siapa yang kat sini ada soalan? Muhammad Faizul mana dia tak masuk hari ni? Mungkin dia sibuk kot. Alright, kita ada adik-beradik kita. Mustafa Azmin ada soalan-soalan nak tanya? Alright, so saya jemput awak tanya soalan sebab sesi pagi ni kita santai, mengelakkan sesi santai. Topik santai ni biasanya bersama dengan soalan. Topik santai saya tanya apa yang awak buat hari Sabtu ni? Sabtu ni apa yang awak rasa macam awak selalu buat, ataupun ada tak rancangan awak nak buat sesuatu pada hari Sabtu ni? Alright, Amir Safwan ada kat sini. Okey, apa Amir? Ada tak soalan Amir? Ada soalan ke nak tanya? Kalau nak tanya soalan dipersilakan. Boleh je tanya apa-apa soalan insya-Allah mengenai kewangan, mengenai bisnes, mengenai kehidupan, apa yang awak rasa awak nak tanya. Sambil tu jangan tinggal untuk tekan banyak-banyak, tekan love. Okey, ini soalan berkenaan dengan Pukat Pukat Kaya, betul? Alright, Amir Pukat Kaya punya soalan. Okey, Wahid Invest ni kita letak revenue harian ke atau bulanan? Okey, kalau awak punya revenue memang revenue harian, lebih baik saya rasa awak buat harian. Kan just transfer, sebab dia tak ada transfer fee ke apa semua, tak ada, betul? So awak boleh transfer saja. Ataupun kalau awak rasa macam awak nak buat bulanan, dan awak tunggu bulanan, awak kena tolak ke tepi jualan harian tu, percentage yang kita dah tetapkan, dan cukup bulan kita transfer. Alright,
Tapi bagusnya setiap kali revenue masuk dia auto tau. Dia masuk je kita dah tahu akan pergi sana pergi sini dan balance. Jadi kita takkan ada kerisauan cukup bulan nanti. Sebab apa biasanya cukup bulan ni yang menjadikan kalau kita buat macam ni ada je perbelanjaan lain, ada je benda-benda lain yang mengacau kita. Betul tak? So sebab tu saya nak alright, pastikan kita kalau boleh revenue masuk first kita dah transfer benda tu, right? Boleh Okay. Perubahan yang baik kepada yang lebih baik boleh cadangkan. Perubahan yang baik kepada lebih baik. Itu saya tak tahulah macam mana nak cadangkan sebab dia depend lah kan apa sebenarnya perubahan yang abang cakap tadi. Perubahan apa? Perubahan dalam apa? Kan perubahan yang baik kepada lebih baik tu dari segi apa? Dia ada banyak kan. So daripada situlah kita bagi satu cadangan. Dia macam ni. Tapi caranya kalau general saya boleh bagilah. General contohnya lah abang nak perbaiki mungkin kesihatan makanan, exercise abang. Contohlah cakap okay exercise. So bila saya cakap je perkataan exercise, so abang kena buat satu bagi markah pada abang 1 hingga 10. Contohnya daripada 1 hingga 10, 10 yang terbaik, 1 yang terburuk lah Di antara 1 hingga 10, di manakah abang dalam exercise? Abang sendiri jawab. Contohnya abang cakap okey saya dalam exercise ni saya boleh bagi 3 je lah. Jadi itu kita punya markah yang terbagi kan. Dan macam mana kita nak baik? Kita cakap macam mana aku nak jadikan dia 5 pula, 10 pula. Itu cara kita. Apa yang aku buat untuk aku dapatkan 5? Apa perlu buat untuk aku dapatkan maksimum 10? Kat situ abang akan buat plan, abang buat perancangan untuk buat mungkin aktiviti baru, mungkin ada masa tambahan dan sebagainya. Jadi itulah yang sebenarnya cara untuk kita boleh meningkatkan daripada baik kepada lebih baik. Sekarang dah ada 5 ni, macam mana nak dapat 7, nak dapat 10? Itu cara dia abang yang boleh buat. Okey. Okey, Mustafa dia tanya soalan ni. Apa peluang niaga yang baik masa pandemik ni? Ini soalan yang sering orang nak tanya. Semua orang dia nak jalan pintas tau, jalan cepat. Macam mana aku nak, apa perniagaan yang baik? Ini juga sebab orang tak berjaya. Sebab dia tak buat satu keputusan mengikut something yang betul. Maksudnya, dia tak ada semua peluang baik. Semua peluang niaga yang ada pandemik ni memang baik. Kan? Tapi macam mana kita nak jadikan dia baik atau tak adalah kita punya fokus terhadap benda tu. Ada tak kita minat dalam benda tu? Ada tak kita ada passion dalam tu? Kita nampak tak peluang sebenarnya? Adakah dia satu industri yang sedang grow? So ini semua perlu kita beri perhatian. Faham ke? Sebab ramai orang dia tak buat benda ni. Kan dia cakap dia ni buat ni dia berjaya. Aku pun nak buat. Tapi dia tak berjaya pula. Sebabnya perniagaan ni bukan macam tu. Perniagaan ada banyak benda-benda yang perlu kita nilai kan. Perlu kita mendalami sebelum kita melakukan ataupun kita mula melabur ataupun kita mula buat perniagaan tu. Jadi kita perlu tengok first kali dari segi minat kita. Apa? Adakah dia bersesuaian dengan minat kita? Alright, adakah dia bersesuaian dengan value kita? Adakah dia bersesuaian dengan masa yang kita nak? Kedua, ada tak dia permintaan kat luar sana benda ni? Kan, apa permintaan yang bagus ya kalau kita nak buat perniagaan yang baik? Apa permintaan di luar sana pada masa ni? Apa yang orang nak sebenarnya? Awak kena fahamkan benda tu. Apa yang market nak at this moment? Okey, sebab itulah perniagaan-perniagaan meningkat ataupun terus mendadak pada musim pandemik ini adalah perniagaan-perniagaan menyelesaikan masalah orang sekarang ni. Kan, dia tak nak keluar, dia nak orang. Jadi, semua dispatch company yang hantar, logistik company terus meningkat. Orang tak nak ada tempat untuk berniaga sebab dia tak ada orang datang. Jadi, dia perlukan tempat logistik dan sebagainya meningkat. Perubatan, of course. Semua benda-benda yang mengikut bersamaan dengan perubatan sebab manusia sekarang ni, mereka sangat concern about kesihatan. Jadi, apa-apa yang bersangkut daripada kesihatan. Tak kisahlah konsultansi ke, awak jual ubat ke, banyak benda-benda yang bersangkut paut dengan kesihatan dan juga yang bersangkut paut dengan COVID. Apa masalah-masalah yang sebenarnya boleh kita selesaikan dengan apa yang kita boleh bantu dalam menyelesaikan perkara. Jadi banyak benda-benda ni kalau kita tengok ada peluang-peluang yang luar biasa kat luar sana, right? Tapi something yang saya nak just add adalah digital. Alright, inilah masa untuk kita buat apa bisnes pun kita perlu lihat pada digitalization. Alright, macam mana kita nak mendigitalkan kita punya
bisnes kita. Alright, sebab tu hari ni digitalization adalah satu peluang yang perlu kita ambil dan kita pelopori dan juga kita raikan dia punya kebaikan dia. Alright, jangan risau kalau tak tahulah itulah semua sekarang dia macam Facebook je, buat sendiri semua. Kan dia boleh buat sendiri. Jadi teruskan benda tu. Okay. Alright. Ilmu, minat, sabar, permintaan, selesai masalah kesihatan. Alright. Okay. Itulah Mustafa dapat some idea kat situ. So mendalami dia lagi, nanti awak akan dapat. Right. Datang program-program Abang Abu. Bila datang ni insyaAllah dapat lagi banyak idea. Right. So check dalam saya punya Facebook ke, saya punya blog ke, bila next program yang boleh join. Alright. Okay. Mustafa Azmin. Thank you very much for that soalan. Okay. Ada soalan lagi? Tanya Abang Abu. Sebelum lagi 2 minit lagi kita akan ke majlis ilmu kita hari ni dalam apa yang saya nak saya nak bagi adalah macam mana kita nak memulakan sesuatu. Starting, how to get started. Itu something yang sangat interesting. Alright, okay now. Okay. Apabila pergi tempat kerja, saya pasti nak buat perubahan dalam pejabat. Bang, dia macam ni bang, jangan buat untuk manusia bang. Kan, apabila kita pergi kerja, kita nak buat untuk, jangan buat benda tu untuk manusia. Bila kita buat untuk manusia, kita akan kecewa. Sebab orang buat je, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa macam whatever. Tapi, kita buat tu untuk Allah bang. Mula tukar lepas ni, saya nak buat perubahan untuk Allah. Alright, saya nak buat perubahan ni untuk Allah. Maksudnya saya nak berubah kerana Allah. Okay, Allah suruh saya bersihkan, saya bersihkan. Jadi apa orang nak cakap tu dia punya thoughts. Kita tak perlu nak risau dengan apa yang orang nak cakap bila kita tahu apa yang kita lakukan tu betul. Dan tak perlu kita nak melawan dengan dia orang, tak perlu nak heboh-hebohkan dia orang, tak perlu kita nak cakap itu dan ini, tak perlu. Kita meneruskan perjalanan kita sebab kita ni semua ada masa-masa saja. Dekat dunia ni sekejap je kita punya masa. Jadi cuba kita jangan fikirkan benda-benda tu, sebaliknya kita fikirkan apa lagi kebaikan yang aku boleh buat. Apa lagi yang aku boleh buat. Dan kita serahkan dia punya balasan dia, ganjaran dia pada Allah. Kita leave it to him. Alright, kita buat yang terbaik. Kita minta doa pada Allah. Kita minta, kalau orang ada je buat macam tu, kita minta Allah kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kuatkan kita punya pegangan tu, pergantungan pada dia, dan kita terus lakukan. Ini akan memberikan kekuatan dalaman. Sebab bila kita ada kekuatan dalaman, benda-benda macam ni jadi remeh lah. Benda yang tak perlu kita nak fikirkan. Kalau duk fikir benda tu bang, kita tak boleh ke mana bang. Kita akan stres sendiri. Orang tu tak ada apa-apa, kita yang stres. Kan, orang tu lagi happy, dia tengok kita stres, dia lagi suka. Sebab dia berjaya menjadikan kita stres. Tapi cuba kita cool, kita tak ada dah masalah sampai dia lagi melenting-lenting, dia yang marah. Kita kena buat reverse psychology dalam benda tu. Alright, bila kita buat baik, kita jangan terancam dengan apa kata-kata orang, sebab mereka ni nak kita stop daripada buat kebaikan tadi. Jadi bila kita tak buat kebaikan, maka kita tidak melakukan apa yang Allah nak. Allah suruh kita buat kebaikan. Jadi setan ni dia suka mengkacau kita supaya jangan buat kebaikan. Kan? Itu yang dia nak. Jadi kalau kita terikut-ikut, kita rugi bang. Jadi saya nasihatkan abang, bukan nasihat lah, saya share lah. Saya share dengan abang, kita buat perubahan tu untuk Allah. Kan? Orang nak sabotage tu, biarlah dia sabotage. Right? So, sabotage tu tak akan berlaku kalau Allah tak izin. Kita kena faham, benda-benda yang berlaku ni dengan izin Allah. Maksudnya bila Allah izinkan, adalah benda yang kita nak faham. Adalah benda yang mungkin kita, Allah nak uji kita untuk kuatkan lagi kesabaran. Sebab dengan kesabaran tu diberi pahala, ganjaran. Jadi kita perlu ingat benda tu je. Alright, jadi jangan kita macam tak buat benda-benda ni kerana orang lain telah memberikan negativity pada kita, ataupun dia bagi kritikan yang mungkin mengecam kita. Biarlah. Dia nak kecam-kecam lah bang. Kita nak buat macam mana kan? So kita teruskan perjalanan. Itu saya punya benda lah. Alright Okay, sambil tu saya tengok tak ada yang tekan like banyak-banyak. Tolong tekan like banyak-banyak. Hari ni hari yang first lepas dos kedua semalam. Alhamdulillah selesai satu tanggungjawab lah. Pada saya macam satu tanggungjawab tau. Sebab dah 2-3 minggu aku tak dapat buat sebab batuk teruk sangat.
Semalam saya nampak macam batuk dah reda sikit. Aku pun apa lagi, aku pergi sajalah. Alright. Tekan love, tekan share banyak-banyak dan tag kawan-kawan anda sebab saya nak sekarang masuk ke dalam bilik saya untuk majlis ilmu kita. Hari ini kita topik dia starting. Alright, macam mana nak bermula? Macam mana kita nak memulakan sesuatu? Tak kisahlah bisnes ke, satu usaha baru ke, doesn't matter. Macam mana kita nak bermula? Sebab ramai orang dia fail dekat situ. Sebab apa diorang bagi tahu, oh tak boleh buat lah, ini tak boleh lah, kena ada ni lah, kau kena ada ilmu lah, kau kena ada degree lah, kau kena ada duit lah, kena ada ini semua ni. Kan, tak perlu kita risau sebab Abang Bu nak ajar step-step dia. 8 step. Saya nak bagi 8 step untuk kita memulakan sesuatu yang boleh membawa kita kejayaan. Alright? Okay? Yes, Abang Rosli. Itu je Abang Rosli. That's it. Kan, bersangka baik dah tu je. Kita jalan terus. Yang kita buat ni baik ke tak? Kalau baik, jalan terus. Tak payah nak tanya banyak-banyak. Alright? Okay, good. Thank you Amir kerana juga ajak member datang. Alright. Saya nak masuk sekejap. So, tunggu sekejap. Alright, saya nak masuk bilik saya. Alright, untuk kita mulakan sesi ilmu kita hari ini. Alright? So, itu sajalah. Saya nak masuk sekejap. Tunggu sekejap saja. Saya akan datang balik. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah masuk ke bab tempat ilmu. Jangan risau, ni semua tempat saya ada macam-macam benda-benda ni semua. Alright, okey, hari ini seperti yang saya janjikan, something yang interesting. Okey, topik dia starting, bermula. Macam mana kita nak bermula? Macam mana kita nak start something? Alright, sebab ramai orang dia dia macam apa aku nak cakap ni, dia macam terberhenti, kan, right? So sebab saya rasa benda ni adalah benda yang Abang Bu nak bagi 8 perkara ni, kalau kita gunakan, alright, untuk memulakan sesuatu. Nak dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan yang kita tertekan, right? Ramai orang yang selalu nak memulakan sesuatu. Ramai juga yang datang kelas saya kan. Macam tadi pun kan kita tengok apa yang tadi siapa tadi, Muhammad Azmin kan, dia tanya apa nak start apa bisnes yang nak start. Tu antara soalan yang kita dapat. Ini bukan soalan daripada Mustafa Azmin je, ramai yang datang bisnes saya, mereka nak tahu macam mana dia nak start, apa yang dia nak buat. Jadi hari ni Abang Bu nak anda ambil peluang ni, dengar betul-betul, share pada member, tulis kalau boleh tulis, sebab ilmu ni ilmu yang mahal, right? Kita bagi secara percuma, kelas percuma setiap hari kepada anda, right? Kepada anda, kelas percuma hari ni, saya nak bagi satu akronim. Akronim dia starting, nampak saya dah tulis akronim untuk memudahkan awak belajar. Memudahkan awak belajar ni. Saya dah bagi tu. Kak Gaya Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Gaya. Alright, teruskan share dan bagi tahu member-member, tulis kat situ. Semua dah bersedia tak? Saya nak awak tulis bersedia sekarang. Kami bersedia, lepas tu share. Kami bersedia, lepas tu share. Lepas tu kita buat macam ni tau. Awak tulis, korang nak start tak bisnes? Kau tak tahu macam nak mula ke? Lepas tu share je kita punya video. Sekejap je awak buat, sekejap benda tu. Alright, awak nak start bisnes, tak tahu macam mana? Jom dengar brother ni. Mari kita get started. Then share. Alright, tulis komen tu, just share dengan member-member. Alright, sebab saya pasti mereka akan rasa gembira kerana mereka dapat belajar sesuatu. Alright, jadi hari ni Abang Bu nak start dengan nak bagi the flow dia. Macam mana kita boleh start something yang macam macam boleh bagi kita satu kejayaan. Apa yang kita boleh buat. Alright, itu yang Abang Bu nak bagi pada hari ini. Jadi kita mula dengan sebab masa kita tak ada banyak, sebab lepas ni saya ada kelas lagi satu yang sebenarnya akan berlangsung pada pukul 10 suku macam tu, right? Okay. Yang first. Okay, nombor 1 saya nak bagi S. Okay, apa tu S? Okay, ini adalah something yang saya, bila saya study orang yang berjaya ni, saya tengok diorang ni start dengan satu dream. Alright, satu dream. Diorang start dengan satu dream.
Kan, everything start with the dream. Okay? So, start dengan satu dream. Satu impian. Dia bukan mimpi, dia impian. Jangan pula kau tunggu pula abang pun suruh mimpi lah. Aku pun tidur-tidur tak ada keluar mimpi pun. Macam nak start? Bukan macam tu. Impian. Start dengan satu impian. Kan? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang awak nak impikan daripada produk awak ke, daripada servis? Apa awak tengok dekat dunia ni kan? Yang mungkin awak boleh bantu, yang awak boleh menyelesaikan masalah, yang awak boleh create something. Clear? So, mula dengan satu impian. Kan, apa impian awak? Kan? So, satu benda yang boleh membantu kita melalui contohnya dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan pandemik, dalam keadaan orang semua susah. Apa yang aku boleh bantu diorang untuk melalui benda ni dengan baik? Kan? Dari segi servis ke, idea ke, kan, yang boleh kita jual untuk kita dapatkan manfaat dia. Macam Abang Abu buat sekarang kan, saya buat Zoom, saya berkongsi. Lepas tu saya juga ada program-program orang bayar. Mungkin dekat sini juga ada yang ambil coaching daripada saya, personal. Kan, ambil coaching kewangan, ada yang ambil coaching bisnes, ada yang datang group, dia join program-program lain, nampak? Jadi saya cuba berikan satu yang boleh membantu mereka melalui masa-masa sukar ni. Kan, sebab tu kita kena pastikan kita ada satu impian yang kita boleh menyelesaikan problem yang sedang berlaku atau memberikan satu solusi kepada masalah ni. Cuba fikirkan benda tu. Alright, ada tak awak boleh mengimpikan sesuatu dengan keadaan berlaku sekarang, alright, dan awak dapat satu idea. Kan, satu idea yang sekarang awak letak, inilah impian aku. Salah satu impian, saya tak malu cakap dengan awak. Satu impian saya adalah untuk create satu apps yang boleh membantu orang, alright, bermula daripada mereka di mana mereka sampailah mereka mencapai financial independent. Sedang saya mereka benda tu bersama dengan satu group of people untuk nak lancarkan benda ni. Kan, untuk membantu, sebab saya rasa ramai orang dengan ada ni mereka dapat satu benda yang boleh manfaatkan semua yang masa-masa mereka. Bukan hanya main game yang tak ada bermakna, tapi game yang boleh bawa dia orang mengupgradekan hidup dia orang, updatekan kewangan dia. Jadi itu dream saya melihat keadaan sekarang. Jadi saya ini yang buat macam kita ni macam semangat terus, babe. Sebab kita ada impian yang kita nak buat. Kalau awak just takat duduk diam, tak ada benda, tak ada impian, makan tak bermula apa-apa. So segala-galanya bermula dengan satu impian, satu thoughts yang keluar dalam kepala otak awak. So itulah yang perlu kita buat. Clear tak? That is what you kena buat. Jadi tulis kat sini, saya nak awak just type, alright? Start with a dream. Alright, start with a dream dan tag kawan awak. Right, start with a dream dan tag at least 3 orang. Saya nak tengok sekarang nak buat. Tag 3 member awak. Macam nak tag Allah dekat letak A, lepas tu tengok member, tag dia. Start with a dream. Buat sekarang. Tulis sekarang. Start with a dream dan tag 3 orang. Okay, start with a dream. Brother, siapa ni? Kan, start with a dream. Boleh tak buat benda tu? Right, tag je 3 orang. Okay, start to tag. Kena tag. Bila dah ni, tag kat orang. 3 orang je tag. Alright, so itu first. Boleh ke boleh? Alright, itu yang pertama. So start something with a dream. Nampaknya korang macam tak jawab pun kat sini. Tak tag pun tak apa, tulis kat situ. Right, start with a dream. Bermula dengan impian. Bermula dengan impian. Tulis kat situ. Start with a dream. Very good. Okay, Kak Ashura dah tulis tu. Start with a dream. Tulis kat situ. Right? Start with a dream. Jangan tengok tanpa ada practical activity, tanpa ada some interaction. Alright, that's the first one. Boleh So that is the first, to starting. Alright, kedua, apa yang kita kena buat? Alright, yang kedua saya nak tulis juga kat sini. Okay, ini nombor 2. Ini nombor 2. Alright. T. Okay. Okay. Ni 2. Okay, produk. Alamak. Okay. Ni dia. Alright, ini nombor 2.
Alright, kita dah start with a dream kan? Kita dah start with a dream. Now, nombor 2 is not just starting tau. Tapi awak kena trust dan believe and love your product. Believe and believe and trust your product. Trust and trust your service, trust your product. Okay, sebab apa? Kalau kita sendiri tak, kita ada impian tapi kita dah adalah produk kan. Produk ni boleh menyelesaikan. Tapi kita sendiri tak love our product. Kita tak gunakan produk tu. Kita tak ada macam trust that product. Kita sendiri tak trust. Maka benda ni takkan membawa awak mencapai apa-apa. Sebab tu bila kita menjual sesuatu, bila kita buat satu servis, bila kita lakukan sesuatu, pastikan kita suka benda tu. Kita trust benda ni yang akan menyelesaikan masalah tadi. Ini akan membina satu confidence tau dalam kita. Ini akan membina satu confidence. Alright? Dan bila kita bila kita ada confidence terhadap produk kita, kerja kuat ni kita akan kerja bersungguh-sungguh sebab kita yakin sangat produk tu. Kan? Jadi kerja sungguh-sungguh tu atau kerja kuat tu tak akan jadi macam kerja kuat. Dia jadi macam mudah sebab kita yakin produk ni boleh menyelesaikan masalah tu. Kan? So please, kita bila ada dream tadi, kita buat produk tu ataupun kita cari produk, kita kena yakin dengan produk tu. Macam mana kita nak yakin dengan produk? Kita gunakan sendiri produk tu. Kita gunakan servis tu. Jadi baru kita tahu produk ni sebenarnya ada benda-benda ni yang perlu aku tambah baik, aku nilai baik, ataupun servis aku nampaknya aku perlu ada tambahan kat sini dan kat sana. Jadi ini akan memberikan produk awak tu bukan awak saja akan yakin tapi orang lain pun akan yakin. Alright? Dan awak kena ada semangat dan persistent. Right, persistent kan, awak semangat dan persistent sebab ini akan meyakinkan juga kita punya pelanggan. Betul tak? Bila kita nak jual satu, kita kena confident, kita kena ada persistent. Cuba awak jual nasi lemak power, nama je nasi lemak power, jual dia macam bang ni nasi lemak ni bang power lah bang. Dia macam tu, tak best. Awak kena ada tunjuk semangat dia. Nasi lemak ni bang macam nama dia bang, dia power bang. Bang makan sekali bang, buat rasa macam best gila bang. Abang mestilah, saya confident lah bang. Sebab saya sendiri dah makan banyak bang benda ni. Dia macam tu. So clear tak? So you must trust, love your product. Trust and love your product or services. Sebab ini adalah kunci kejayaan orang-orang yang memulakan sesuatu dan dia berjaya. Sebab apa? Dia percaya, dia yakin. Tengoklah semua orang yang berjaya, dia yakin pada produk dia. Dia yakin sangat. Dan keyakinan ni kadang-kadang jadi salah gunakan. Sebab keyakinan dia boleh jual banyak produk tu walaupun produk tu tak bagus. Ini kita tak nak. Kita tak nak macam tu. Kita nak pastikan produk tu betul-betul bagus. Jangan sebab kita yakin produk kita tapi benda tu tak membantu pun kita tak nak. Alright? Jadi pastikan benda tu, tulis kat bawah sini, tulis trust and love your product. Alright, tulis love your product or service. Tulis kat sini. Lepas tu tag member bawa. Okay. Per ayat produk boleh pi jauh. Tulislah. Tulis. Okay, boleh? So itu yang kedua, buat benda tu. Dan saya nak awak tag rakan-rakan awak, cakap, brother, let's start man, let's get started dengan Abang Ambu. Lepas tu tag ataupun kita share benda ni, alright? So kita nak tambahkan lagi orang untuk dia dengar, alright? Love, trust your product and service. Very good. Nombor 3. Ini kadang-kadang dia orang tak buat sebab dia rasa malu. Okay? Bila kita nak mulakan sesuatu, jangan malu buat benda ni. Right, ini adalah benda yang sebenarnya membantu Abang Abu sendiri menyelesaikan banyak masalah. Kan? Dia kena tanya advice, tapi tak semestinya bila kita tanya advice kita kena ikut orang tu. Tak perlu. Awak boleh tanya saya advice, saya boleh bagi, tapi tak mestinya awak kena follow saya. Tak. Alright? Okay? So kita boleh ask dia advice, tapi kita follow kita punya heart tau, kita punya belief. Kita kena yakin pada belief kita dan kita mula dulu. Tapi kenapa kita minta advice? Nak pastikan apa yang kita percaya ni ada relevansi tak? Kan, sebab tu kalau kita tengok seorang usahawan, dia akan tanya advice pada banyak orang. Tapi decision dia final adalah dia punya. Kan? Dia tak akan buat decision based on pendapat orang ataupun dia pergi jumpa konsultan cakap macam ni, dia tak akan terus ikut benda tu.
Alright, dia akan mula study dan dia akan mula buat decision dia sendiri. Sebab itulah kalau kita nak berjaya dalam kita punya apa yang kita mulakan tadi, kita kena yakin pada tindakan kita, decision kita semua tu. Clear tak? So sebab kita boleh dapatkan pendapat, banyak pendapat babe. Hari ni semua orang bagi pendapat. Kau buka je Facebook, macam-macam pendapat ada babe. Beribu-ribu pendapat yang dah ada. Tapi kau nak ikut ke benda-benda tu? Tak. So awak kena tanya. Awak kena tanya diri awak sendiri. Alright, awak kena tanya diri awak dan decision adalah awak punya own guts, awak punya benda tu. Clear tak? Sebab tu benda ni penting sangat untuk kita mula fahamkan dalam diri kita, alright? Okay, so ask advice. Sebab tu dalam ask advice ni, kan, satu skill yang penting adalah kita punya communication skill, betul tak? Alright, communication skill kita. Alright, sebab communication skill akan berubah menjadi selling skill. Betul tak? Kan, selling skill. So dalam fasah awal-awal ni, alright, kita kena mula betulkan skill kita untuk menjual. Sebab tu kalau datang program Bambu, saya ada segmen-segmen untuk dia orang pergi buat kerja untuk mereka dapatkan that skill. Alright, sebab tu sangat penting dalam perjalanan kita ni, ask advice. Kan, tanya pandangan, tanya pendapat, tapi keputusan tu awak punya. Alright, keputusan adalah sendiri punya. Clear tak? Very good. So tulis kat situ, alright, keputusan mesti saya sendiri, tag member. Kan, setiap kali awak ni tag seorang. Kan, biar dia orang rasa apa benda dia ni kan. Selalu tak macam ni. Hari ni dia macam apa yang jadi, dia orang pun nak tahu. Sebab benda ni bagus kan, kita create awareness yang bagus, yang positif. Alright, satu benda, okay, practical critical thinking. Alright, practical thinking. Alright, siapa ni? Suami cakap kan, practical thinking. Alright, lepas tu Ashura cakap minta pandangan. Yes, itulah yang saya nak awak just like tulis kat sini. Right, tulis kat sini. Right, good and relevant question. Yes, you need to. Macam mana boleh dapat relevant question bila you ada that skill of communication tadi, skill of asking questions. Alright, okay, good. So itu yang ketiga dan empat. Alright, dan dalam kita dah tanya soalan banyak ni semua ni kan. Alright, bila kita dah tanya banyak soalan ini. Alright, next untuk kita move forward adalah okay. Alright, alright. Okay. Nombor 4 4. Okay, kita ambil risk. Apa tu? But calculated. Okay. Yang ni the next. Sebab apa? Bila kita dah dapat pandangan, kita dah dapat semua orang kita dah tanya soalan-soalan, orang pun dah bagi. Tapi permulaannya memang kita kena ambil sedikit risiko. Alright? Lagi banyak, lagi besar awak nak pergi, awak memang kena mula ambil risiko-risiko yang lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita nak mencapai kejayaan dalam perniagaan ni, awak tak boleh duduk diam tanpa mengambil risiko. Awak kena berani mengambil risiko-risiko yang calculated. Maksudnya bukan risiko yang menghinzir buta tanpa ada satu calculation. No. Awak kena mula mengambil risiko-risiko yang memang telah awak pun buat kajian. Alright, apa akan berlaku benda ni kalau tak jadi? Jadi mula ambil risiko. Alright, take the calculated risk as bila kalau risiko yang kita ambil tu memang good, awak akan dapat satu pulangan yang luar biasa. Sebab tu ramai bisnes ataupun entrepreneurs ni, dia mula mengambil risiko. Tapi kadang-kadang kita sedih bila orang mengambil risiko tanpa membuat satu kajian. Itu tak boleh. Sebab mengikut rukun bisnes kita, mengikut sifat baginda Nabi kita, alright, salah satu elemen penting adalah perancangan. Alright, fatana, perancangan. Tak boleh kita mengambil satu risiko tanpa perancangan. Jadi sebab tu kita perlu mengambil satu risiko yang terancang. Maksudnya kita tahu apakah akan berlaku sekiranya risiko yang diambil tu tak menjadi. So apa yang kita akan terjadi. Jadi benda ni sangat penting. Alright, kita untuk faham. Alright, risiko pasti ada berani menghadapi risiko. Betul. Alright. Okay. Alright, so bila ambil risiko tu, you memang kena ambil. Alright, pastikan kita ambil tapi calculated risk. Okay, now next. So bila kita ambil risiko, kan,
kemungkinan akan berlaku apa berlaku apa? Alright? Akan berlaku apa? Okey, aku nak tulis kat sini. Nombor 5 Nombor 5 kan? Okey, apa? Apa tu? Awak kena, alright? Yes. Sekejap. Saya tulis. Saya kadang-kadang tulis ni macam ni lah. Okey. Bila kita ambil risiko, akan ada kemungkinan berlakunya kegagalan. Maksudnya bila kita ambil satu risiko, kita kena tahu yang mungkin dia boleh juga gagal. Alright, dia boleh juga tak jadi. Jadi, orang yang berjaya ni, dia tahu macam mana dia nak deal dengan failures tadi. Kan, macam mana dia nak deal dengan failure, dengan kegagalan. Apa yang dia sudah sediakan untuk dia menangani kegagalan tadi. Kan, sebab tu, failure ni adalah satu vitamin tau. Sebenarnya, kegagalan ni adalah satu vitamin untuk kita strengthenkan kita punya intuition. Kan, bila kita ada kegagalan, dia jadi satu vitamin dalam minda untuk mula melihat benda-benda lain. Kan, jadi kita dapat melihat sesuatu yang mungkin tak kena tadi. Kan, faham tak? Sebab tu kita ambil calculated risk. Sebab apa? Calculated risk tidak akan membunuh kita. Dia macam ni tau. Dia daripada contohnya kita duduk dekat tingkat 1 lah kan. Aku pun nak buat drama, aku cakap aku nak melonjak daripada tingkat 1 ni. So aku dah tahu bila aku lonjak daripada tingkat 1, aku mungkin akan menghadapi mungkin kaki aku ni akan terseliur Jadi korang sediakan kaki aku untuk seliur ni. Jadi kita dah siap. Jadi katakan saya ambil risiko nak berjalan ke sana, alih-alih saya terjatuh. So bila saya terjatuh, saya tahu paling teruk apa yang akan berlaku adalah kaki saya akan terseliur dan saya dah buat persediaan benda tu. Tapi kalau saya cakap, jom jalan, tapi kita tak tahu berapa bawah benda ni. Mungkin kita nak pergi sana tu, kita jalan tu, nak naik atas jambatan tu ataupun satu benda yang dia orang sediakan, risiko kan. Alright? So, tapi kita tak tahu berapa bawah dia. Kita main jalan je. Kalau jatuh, itu boleh mati. Faham tak? Sebab tu, kita mula mengambil risiko dan kita tahu bila benda yang kita ambil tu tak jadi, macam mana kita nak deal dengan dia. Jadi pastikan kita berani mengambil calculated risk. Sebab apa? Setiap kali kalau kita gagal, dia adalah vitamin tau untuk kita lebih berani, lebih bersedia, lebih memahami, lebih pakar, lebih terror, babe. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, mereka ni gagal banyak kali. Come on, saya nampaknya you all hari Sabtu ni macam lembik sikit. Come on. Tulis, bagi lagi member-member lain cepat. Share, tulis kat banyak-banyak ni. Bagus Kak Syura, Faizul, Aslina, semua teruskan. Alright? Okay, jadi cakap saya berani gagal. Tulis tu, saya berani ambil risiko. Saya berani ambil risiko. Saya berani nak berjaya. Saya berani tulis you berani. Because keberanian ni penting untuk kita mengambil risiko dan kita boleh handle risiko tu dengan baik. Alright? Dan seterusnya. Okay, number I seterusnya 6 I. Okay. Okay, yang ni penting juga, alright? Okay. Okay, tak ada kejayaan yang akan datang tanpa kerja keras, betul tak? So, bila kita nak bermula sesuatu, alright, kita kena include ilmu tu sebagai satu benda yang kita perlu. Alright, kalau kita nak mencapai lagi banyak kejayaan, lagi tinggi kejayaan kita nak pergi, maka kita memang perlu ada ilmu. Tak cukup dengan ilmu adalah kerja keras. Kerja keras ni apa tahu? Mengamalkan ilmu tadi. Macam awak datang hari ni, awak dengar benda ni, awak pergi macam-macam seminar hari Sabtu, pergi sana nak belajar daripada pagi sampai petang, malam semua. Untuk mendapatkan ilmu, tak guna kalau tak ada hard work. Apa tu? Hard work ni adalah mengamalkan ilmu tadi. Right? Mengamalkan ilmu ni. Apa yang awak belajar ni, awak amalkan. Itu hard work. Kan? Sebab bukan mudah untuk kita nak mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kita ada. Kan, ramai orang kalau kita tanya, ya Allah, ilmu dia bukan main luar biasa, babe. Dia tahu semualah, babe. Aku tanya dia, pok. Tapi dia macam tak ada je apa-apa kejayaan. Sebab apa? Dia hanya, kan,
dia ada informasi, dia tak ada ilmu sebenarnya. Dia ada informasi. Ilmu tu adalah apabila awak mengamalkan. Right, sebab tu hard work. Bila kita start nak berjaya, maka kita kena ada hard work tu, right? So itu adalah yang jadi pastikan awak buat benda tu. Right, salah satu etik kejayaan adalah hard work. Etik kejayaan. Etik tau. Etik ni maksudnya dia punya rules dia, etik dia. So kejayaan adalah hard work. Kalau kita tak boleh hard work, tak boleh, alright? Okay, dan seterusnya. Ini juga perlu pada awal. Yang seterusnya saya nak tekan, okay, 7. Alright, 7. Okay. Okay, ini penting, babe. Ini saya sangat sarankan lah. Kalau awak mula kan, awak baru bermula ni, maka benda ni memang penting. So it's about network and making friends as much as possible. Alright, dapatkan ramai kawan, ramai kenalan. Alright, sebab kenalan ni lah yang akan develop bisnes kita. Mereka juga akan bagi kita advice, dia akan bantu kita dalam kesukaran. Sebab tu datang sesi-sesi program-program berkenalan. Bila kelas Abang Ambu kalau datang, saya suruh cari member, cari group, kenapa? Sebab kita perlukan friends, kita perlukan network untuk kita nak memulakan sesuatu, kita nak go forward, kita nak meneruskan perjalanan kejayaan kita, nak capai impian tadi. Kita perlukan network, babe. Kalau tak ada network, then bukan tak boleh, it's become very very difficult. Clear tak? So pastikan dalam perjalanan ni awak mencapai, alright, dapatkan network. Permulaan ni, bila kita nak bermula ni, awak kena all this. Alright. Setiap hari grow your network. Keep getting new contacts. Dapatkan kontak-kontak baru secara harian. Setiap hari ada kontak baru. Setiap hari ada orang baru yang berkenalan dengan kita. Alright, lepas tu keep track dan connect dengan diorang. Cuba berinteraksi dengan diorang. Cuba dapatkan some interaction. Kan, gunakan apa method pun boleh. WhatsApp boleh, social media boleh, email boleh, even newsletter boleh. Apa cara saja untuk kita berinteraksi dengan network yang kita bina tadi. Sebab benda ni penting dalam perjalanan kita mencapai sesuatu, right? Okay, so itulah dia network. Boleh tu Muhammad Faizul dia cakap apa? Network king. Network is king. Dia cakap macam tu kan. Network is king. Tu. Alright, teruskan tekan love, tekan like share, tekan banyak-banyak lagi, tulis komen. Saya hari ni nak juga kita lagi ramai untuk dapat sama-sama mendengar benda ni, sebab ini saya rasa kalau dia orang tahu benda ni kan, jadi mudah tau untuk dia mulakan something. Faham tak? Awak rasa, saya nak tanya awak rasa tak dengan benda yang saya share ni, tinggal lagi satu lagi. Alright, satu lagi lah saya habiskan, lepas tu saya bertanya Alright, G 8 adalah G. Okay, G ni apa lagi? Go for it. Dia senang je, G ni go for it. Go for it, babe. Go for it and do it now. Alright, ni attitude orang berjaya ni. Alright, bila dia dah mula benda ni kan, diorang ni akan go for it. Dia tak akan tunggu lama-lama, kan, tak ada. Dia akan go for it and they will do it now. Clear tak? They go for it and do it now. Yes, betul. Kan, ni kesedaran. Tak guna kita pergi seminar. Sebenarnya, awak nak ilmu kan, awak nak information, baca je internet pun banyak. Awak pergi seminar ni untuk awak nak macam dah bersedia untuk memulakan sesuatu. Kalau setakat nak mencari, tak payahlah, buang masa je. Rugikan masa dan duit. Tapi kalau awak nak sesuatu, pergi seminar untuk mencari network tadi, untuk learn something, clear tak? So, final is go for it and do it. Clear tak? Inilah adalah 8 step ataupun 8 kaedah, 8 tips, tricks untuk kita memulakan sesuatu. Sesuatu apa? Memulakan untuk mendapat kejayaan daripada sesuatu yang kita mulakan. Itu yang Abang Bu share ni. Alright? So, saya harap perkongsian saya ni dapatlah sedikit sebanyak memberikan anda something yang awak boleh dapat, grab something. Alright? So, this is how you can start something. Kan? Nak bermula ni adalah satu benda yang paling susah dan paling penting. Dia penting tau. Nak start tu memang susah sebab ada macam-macam benda. Jadi awak tengok balik apa yang Abang Abu ajar untuk memudahkan untuk start.
Dengan menggunakan strategi starting Abang Abu ni, awak boleh mudah start balik. Clear tak? So saya harap anda dapat sesuatu daripada hari ini, insya-Allah. So saya doakan juga semua yang hadir pada hari ini, Allah akan permudahkan urusan-urusan anda, alright, dalam mendapatkan kebaikan daripada apa yang kita buat ni. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati, alright. Dan saya juga ambil kesempatan ni sebab saya nak juga share, alright, satu program yang Abang Abu boleh nak kongsikan dengan you all, alright, iaitu program ni bagi yang mungkin kejap saya cuba tarik ada kat atas ni. Bagi yang mungkin macam nak start tapi dia macam tak tahu apalah. So saya nak ajar dia macam mana kita boleh start something yang mudah. Macam mana aku nak tarik benda ni? Alright, okay, ni dia. Alright, ni dia. So sebelah saya ni, alright, adalah satu program yang saya dah start. Alright, besok ataupun 1 hari bulan atau 7 boleh pilih untuk mulakan something. Alright, mulakan something yang mudah, dan saya nak ajar macam mana kita boleh mulakan pipe kewangan yang macam dia boleh mengalir. Kalau ada 10 pipe, satu pipe bagi 100, 10 pipe dah 1000, babe. Kan, dah 1000, babe. Satu hari dapat 1000, Alhamdulillah. So macam mana kita nak bina satu dulu? Apa yang kita kena buat untuk bina satu supaya dia boleh bagi kita pipe-pipe yang seterusnya? Jadi kalau anda betul-betul minat, betul-betul nak belajar, maka awak kena datang dalam sesi ni. Saya akan ajar step by step untuk buat benda tu. Mudah sangat. Tak perlu risau apa, aku tak ada itu, tak ini, semua tak risau. Ini semua adalah halangan-halangan yang awak sendiri cipta. Boleh? So saya harap anda semua dapat sesuatu daripada perkongsian Abang Abu pada hari ini. Dan saya sangat-sangat mengalukan kedatangan anda ke program Abang Abu yang saya dah letak dekat sebelah ni. Alright, ni dia. Alright, so itu saja. Saya doakan anda semua terus Allah rahmati dan berkati. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang membawa kebaikan, rezeki yang memberikan kita peluang untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Alright, jadi saya doakan anda terus berjaya dan berjaya, insya-Allah. Alright, kita jumpa lagi besok, insya-Allah. Esok saya ada kelas sebenarnya esok, tapi insya-Allah esok sebenarnya dah start kelas ni, tapi mungkin saya akan ada 1 jam tu bersama dengan anda untuk berkongsi sedikit ilmu, right? So itu saja untuk hari ini, insya-Allah kita jumpa lagi. So kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan selawat, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu